Hai, Assalamualaikum. Tujuan aku buat video ni adalah sebab untuk aku nak clarify, aku nak jelaskan kenapa aku triggered, kenapa aku marah. Sebab benda tengah trending, benda tengah viral lah ni. Ada yang kecam Muslim memang jantan lah. Aku tak jumpa lagi perempuan yang kecam post aku tu. Tapi kisahnya bermula laki aku dah 4 bulan lebih tak balik. Okey, kerja kat Arab. Lepas tu bayangkan waktu PKP, aku sebelum PKP pun aku memang dah penat lah dengan jaga anak 4 sorang-sorang, tak ada bibik, buat kerja apa semua kan. Aku kerja. Ya. Aku bukan suri rumah sepenuh masa, aku bekerja dari rumah. Jadi sebelum PKP tu memang kehidupan aku seperti biasa. Hari anak sekolah, kita susun jadual kita macam anak sekolah. Pagi dari sebelum subuh kita bangun, kita buat rutin perempuan, semua perempuan lalui rutin ni. Hatta laki pun buat rutin ni. Jadi benda tu tak pelik. Okey. Lepas tu laki aku balik pergi kerja Arab sebelum PKP. Okey, dah satu hal lah. Duduk dalam rumah, hampa bayangkan anak 4 orang, aku kerja dalam rumah. Macam mana aku nak uruskan kehidupan aku sehari-hari dengan penat, dengan laki aku tak pernah kerja selama macam ni, dia tak balik cuti tau. Biasanya jadual dia 2 bulan kerja, sebulan cuti. So bila anak aku dah besar, yang sulung tu 8 tahun, dia dah pandai tau menghitung hari. Dia dah tahu. Sepatutnya Abi balik, kenapa tak balik? Okey, sebab COVID tak boleh apa semua kan. Jadi kami masing-masing stres. Aku stres cara aku duduk dalam rumah, tak ada orang dewasa nak bercakap, nak berkongsi cerita melainkan melalui phone. Tiap-tiap hari aku akan keluar pergi rumah mak aku, jumpa dengan adik-beradik aku, jumpa dengan mak aku. But somehow kami tak ada bercerita pun sebab masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Okey. Anak-anak aku pun sama. So bila tak keluar rumah, depa tak jumpa guru yang sebaya dengan depa untuk depa berborak, untuk depa main apa nature. Benda tu memang alami. Benda tu memang nature budak-budak. Depa kena main, depa kena bergerak, depa kena ada guru. Depa duduk dalam rumah sehari-hari dengan aku. Memang depa penat, cara tertekan cara budak-budak lah. Jadi aku sendiri hampa bayangkan aku macam mana weh. Sedangkan musim PKP ni, kawan-kawan aku yang duduk dalam rumah, Laki bini weh, jaga anak pun komplain. Laki bini jaga anak pun komplain, penat. PL anak selama ni dia tak pernah jaga. Hampa bayangkan aku 24 jam, 7, 30 hari, sebulan menghadap anak aku. Okey? Tak apa anak aku hadap je lah. Aku okey, very okey. Lepas tu kalau tak penat tu tipulah. Aku memang tipulah. Memang kalau aku cakap tak penat, aku tipu. Sumayyah masih menyusu badan. Fazik baru 3 tahun. Fazik paling manja, memang menempel. Dan kalau hampa nak tahu kenapa aku bekerja, kenapa aku masak kat dapur, kenapa aku baking cake, kenapa? Sebab itulah satu-satunya cara aku nak curi masa untuk aku diri sendiri. Hampa bayangkan, aku akan dicop selfish. Kalau aku tak dicop oleh orang selfish pun, aku sendiri akan rasa selfish. Aku nak tinggal anak aku kat orang semata-mata aku nak pergi berjimba, pergi kelas zumba lah, apa semua. Kelas yang sebenarnya boleh aku buat, tapi aku memilih membuat perkara yang aku suka. So aku suka berada di dapur. Jadi Sumayyah dengan Fazik aku hantar pergi mengasuh. Okey, hantar pergi mengasuh. So aku melarikan diri di dapur lah. Aku buat kerja aku kat dapur. Aku baking, aku masak, aku berniaga. That's why aku berniaga. Aku tak buat COD sebab kapasiti aku tak mampu sendiri untuk aku buat semua tu. Memang tak mampu. Hampa bayangkan jadual aku dari pagi aku bangun. Kalau hari sekolah, aku urus Fatih sekolah, aku urus Fayat sekolah. Aku keluar hantar Sumayyah dengan Fazik. Satgi kalau ada tempahan apa-apa, aku balik aku akan buat. Kalau rumah bersepah, aku akan kemas rumah apa semua. Aku tak ada maid. Maid aku hanya datang weekly, sama ada 2 minggu sekali, sebulan sekali, buat meja cleaning saja. Okey. Aku buat sendiri. Okey, aku masak, basuh, aku baking. So kalau aku nak buat COD, penat. Memang penat.
Memang aku yang memilih untuk berkahwin dengan Farid. Aku tahu nature kerja dia macam tu, aku tahu. Memang aku tahu dan aku mentally, physically prepared. Aku tak ada masalah nak kena tinggal, aku tak ada masalah nak jaga anak aku. Tak pernah aku minta tolong orang, benda yang pelik-pelik. Even pernah kami satu keluarga admit hospital, laki aku tak dapat balik. Aku okey, aku sangat okey. Tak pernah mental aku kena torture sebab benda-benda macam ni, no. Tapi orang tak faham. Orang ingat aku buat kerja ni sebab aku nak cari duit semata. Tidak. Duit bukan punca kenapa aku berada di dapur dan bekerja di situ. Tidak. Puncanya aku kena cari ruang untuk diri aku sendiri dan apa aku nak buat. Untuk diri aku sendiri, selain aku berbakti untuk suami aku, menguruskan rumah tangga dan anak-anak. Okay. So, laki aku pun, dia dah lama tak balik, kita faham. Dia lelaki weh, dia tak balik lama. Okay, dia rindu, dia teringat, dia pun stres. Aku kalau stres, memanglah sekurang-kurangnya aku ada anak. Tiap-tiap malam aku boleh peluk cium. Aku ada tempat mengadu, aku boleh pergi kat mak aku, kat adik aku, kakak aku dan sebagainya. Dia kat sana, itulah dia dah start mula mengarang pantun, sekejap dia nyanyi. So, mulanya di situ bila dia karang pantun, orang lain elok je melawak apa semua, duk balas-balas pantun. Even aku pun ada dalam tu, adik-adik aku pun ada. So, tak kisah benda tu. Sampai seorang kawan dia ni, Mai, komen, cari je lah seorang kat Tanah Harap tu. Aku okey je. Sebab dia ada pun kadang-kadang aku tanya dia, weh, nak kahwin lain tak, Abi? Nak kahwin lain tak? Aku tanya, memang aku tanya. Nak kahwin lain tak ada masalah, silakan. Aku bagi, tapi buat cara bagi betul. Kalau betul ada calon nak kahwin, Mai tunjuk kat aku siapa madu aku, okey? Kalau aku standard kajol, madu aku mestilah upgrade sikit pada aku kan. Kurang-kurang putih sikit macam Preity Zinta ke, Kareena Kapoor ke. Jangan duk cari lebih gelap daripada aku kan. Kalau aku kajol, hak dia umai balik Rihanna ke, hitam legit aku tu, tak maulah cari hak lebih elok pada aku kan. Bukan apa, benda kita nak jadi keluarga kan. Kita kena kenal, jangan rahsia. Ni laki aku dah counter dah. Kata apa, guru silat pun satu je. Lepas tu dia balas. Dia balas lagi, yang ni aku trigger. Aku rasa mana-mana perempuan pun akan trigger. Sebab maruah dan martabat aku sebagai bini dibodohkan dalam komen tu. Bila dia kata, binimu tak tahu, jangan bagi tahu dia. Kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni berkahwin, Allah dah kata dah, setiap kebaikan yang laki kita buat, kita akan dapat bahagian dia. Apatah lagi kejahatan, kan? Sungguh pun dia rahsiakan di belakang kita, pasti naluri kita sebagai isteri Allah akan lorongkan. Lambat atau cepat kita akan tahu. Memang kita akan tahu. Dan bila dia komen macam tu, bini Farid buat masa sekarang, aku seorang je weh. Farid tak kahwin lain lagi. Farid tak ada lagi bini nombor 2 setakat ni. Okay. So aku triggered. Kenapa aku triggered? Sebab aku dibodohkan. Gila hang. Bini Farid tak tahu, jangan bagi tahu dia. Takkah itu dibodohkan? Aku ditinggalkan oleh Farid berbulan-bulan keluar bekerja. Betapa aku nak jaga maruah aku. Hampa nak tahu tak? Rumah aku, mesin rumput pun aku tak panggil orang sebarang mai tau. Dulu arwah ayah aku hidup, setiap kali orang nak mesin rumput mai, ayah aku akan teman tau. Aku sedih, aku teringat ayah aku. Ayah aku akan teman. Hampa bayangkan betapa aku jaga maruah aku sebagai bini Farid. Aku tak benarkan lelaki asing masuk dalam rumah aku tanpa mahram, tanpa ada teman. Sebab aku kat rumah aku dengan anak-anak saja weh. Fitnah berleluasa. Aku tak akan biar diri aku terjebak dengan fitnah manusia memang. Kiri kanan rumah aku ada jiran. Anak aku kecil-kecil lagi. Memang kalau ingat setan, ingat nak buat jahat, anytime aku boleh buat. Tapi kita ada agama, kita ada pegangan, kita ada iman. Kita berpegang teguh dengan Allah Ta'ala. Aku percaya yang tu. Jadi, bila aku dah lah maruah aku jaga, anak-anak aku jaga sendiri weh. Aku penat. Aku macam mana pun anak-anak aku jaga elok weh. Aku tak pernah biar anak aku terbiar tak makan ke apa ke, tak pernah. Aku sedih bukan sebab benda ni, aku sedih just aku teringat ayah aku. Sebab kalau ayah ada, memang aku tak susah hati. Aku pergi rumah mak, setiap kali aku balik,
kalau tengah malam ayah akan escort aku sampai aku masuk dalam rumah untuk pastikan aku selamat. Maksudnya tak ada laki aku pun aku selamat dalam jagaan ayah aku. Tapi ayah aku dah tak ada. So memang Farid lah satu-satunya lelaki selain abang aku yang patut jaga aku. Jadi bila maruah aku, dia pun kotak-katikkan macam tu. Sedangkan hang tak tahu macam mana aku struggle, macam mana aku susah nak jaga rumah tangga aku, nak jaga maruah lelaki aku. Hang tak tahu, mai out of nowhere. Mai dari mana tak tahu. Senang-senang pijak maruah aku. Yang tu aku trigger. Betul. Poligami tak berdosa. Poligami tak berdosa. Memang tak berdosa. Lelaki boleh kahwin 4. Go ahead, silakan Farid. Kalau hang nak kahwin lebih dari 4, lebih dari 1 pun sampai 4 pun silakan. Aku memang bagi. Tapi tolong bukan Farid je, mana-mana lelaki pun hampa belajar dulu bab munakahat, bab perkahwinan. Hampa tak usah duk cerita bab poligami lagi. Hampa cerita basic sudah. Hampa faham hukum wajib berkahwin, sunat dan haram berkahwin. Hampa akan tahu apa maksud di sini. Kalau rasa yakin, adil, boleh bagi macam mana hampa duk kata Rasulullah kahwin 4 dan sebagainya, hampa buat. Aku pun tak marah. Tapi ingat, kalau hampa nak buat, jangan sembunyi dari bini. Dan maruah bini tolong jaga seperti mana bini jaga maruah hampa. Sebab aku memang jaga maruah lelaki aku baik. Aku kalau nak keluar perlukan urusan aku berjumpa dengan mana-mana lelaki bukan mahram aku memang akan bawa teman. Adik aku, kakak aku, ayah aku kalau dia masih hidup, abang aku, adikku. Ya. Untuk sudut cerita apa pengorbanan kita sebagai bini apa semua lagi. Kita kata mungkit, tapi orang yang ada mata hati, orang tengok, orang nilai weh. Aku memang tak marah. Aku memang tak marah kalau Farid nak kahwin lain, Farid nak bagi aku madu 2, 3, 4, aku tak kisah. Tapi habaq kat aku, jangan sembunyi. Sebab aku tak mau bila di kemudian hari timbul benda lain, perkara yang pelik-pelik berlaku tu aku tak mau. Sedangkan aku yang seorang ni pun tak terurus. Hampa tengok kehidupan aku macam mana. Sehari-hari aku sendiri. Kan? Lagi nak apa? Nak tambah beban di kepala buat apa? Kan? Lagi satu kawan tu, hang dah tahu. Kawan hang tu tak balik weh. Tak balik lama. Kawan hang tu tak balik lama. Betapa terseksanya zahir dan batin dia. Hang tiba-tiba mai suruh bagi cadangan kahwin lain dengan alasan melawak. Okey, itu katanya melawak orang jantan, melawak kerja orang oil and gas. Apa aku pun kerja oil and gas apa? Duduk kat dapur angkat tong gas, buka gas, pasang gas, buka api. Apa? Awak aku tak boleh melawak macam tu dengan kawan-kawan aku. Oh, bila perempuan buat jatuh hukum. Oh, ni haram. Oh, kawan bini hang tu mai dari neraka. Apa ajak hang kawan hang bini hang buat macam tu macam ni. Tapi pasal apa? Bila lelaki buat macam tu, masyarakat kita pandang benda tu normal weh. Benda tu tak normal. Memang tak normal. Sebab kalau hang nak kahwin lain, kalau dikatakan takdir, takdir memang jodoh hang untuk berkahwin lebih daripada 1, 2 dan 3 atau even 4 pun, pastikan perkahwinan tu ikhlas dari hati hang, memang jodoh hang, bukan dari dia bukan dari provokasi kawan-kawan hang. Oh ni dak kawan provok. Oh hang kahwin lah satu lagi, bini hang begitu begini. Lagipun kalau hang buat bukan bini hang tahu pun. Jangan. Benda ni kita kata memang laki aku tak buat, memang laki aku baik, laki aku takkan buat. Tapi kalau setiap hari, setiap kali, acap kali kena torture macam tu, orang laki pantang dicabar katanya kan. Nak tunjuk hero, nak tunjuk ego, aku boleh buat. Tapi yang aku pelik, orang yang suruh, yang sokong ni, hampa tak buat kat bini hampa. Tapi pasal apa hampa duk suruh kawan hampa buat? Yang seorang mencadangkan, yang seorang menyokong. Weh, hati aku sakit weh. Bukan sakit sebab hampa duk suruh sebab apa poligami tu. Aku sakit hati. Kenapa hampa ada bini, hampa tak mau sakitkan hati bini hampa? Kenapa hampa nak sakitkan hati aku? Aku memang tak ada niat weh aku nak viral benda tu pun. In fact, aku delete, aku padam nama hampa kot sebab aku masih ada hormat dekat hampa.
dekat bini hampa. Hormat hampa tu dak lah dengan perangai macam tu. Aku masih ada hormat dekat bini hampa sebab salah seorang daripada orang yang komen tu, bini dia aku yang kenal dan bini dia memang baik. Jadi sebelum hampa fikir nak sakitkan hati orang lain, perempuan lain, hampa sakitkan hati bini hampa dulu. Hampa tengok macam mana. Tak boleh kau hampa duduk ni aman, damai, tenteram, bagi nasihat yang elok-elok, kawan tu dah duduk jauh, tengah serabut nak balik tak boleh dengan tinggal anak. Hampa ingat tinggal anak di musim-musim Covid ni, hampa ingat senang ke aku nak bela anak dia weh? Anak dia 4 orang tau. Seorang tu tak berapa sihat. Ajik yang nombor 3 tu dengan imun dia rendah, dengan thalassemia dia, dengan musim Covid ni, dengan aku jaga seorang tungguin terbalik. Hampa sedap cakap, oh tak payah kerja pun tak apa. Farid boleh tangguh apa sama? Ya, memang betul Farid tangguh aku. Tapi kalau aku sehari duduk kat rumah, hampa tahu tak anak aku runtun aku macam mana? Hampa tak tahu. Kalau aku cakap pun hampa takkan percaya sebab hampa tak ada mata hati, hampa tak ada. Hampa tak tengok. Kalau hampa tengok pun hampa buta hati, hampa tak faham. Macam mana aku sehari-hari menghadap kehidupan aku ni. Betul lah, betul. Jodoh aku dengan Farid memang betul. Tapi siapa hampa nak interfere dalam hubungan aku laki bini? Hampa tak ada hak sekalipun. Bergurau memang boleh bergurau. Ni urusan orang jantan, betul, urusan orang jantan. Tapi jangan kaitkan aku sebagai bini dia dan jangan kaitkan aku sebagai perempuan. Aku bukan objek. Aku manusia, aku ada hati, aku ada perasaan. Hampa tak layak nak buat aku macam tu. Sebab mak pak aku bela aku sikit punya elok. Bagi aku kahwin dengan Farid, Farid bela aku bagi makan semua cukup. Hampa main tak tahu dari mana. Hampa senang-senang letak maruah aku ni, kepala aku ni dekat kaki hampa boleh pijak tenyeh-tenyeh. Lepas tu orang pula duk kata aku duk jatuhkan maruah laki aku. Hampa tahu ke? Hampa tak tahu hampa tak tahu. Hampa tak usah duk cerita, tak usah duk gebang. Tak usah duk gebang. Benda pelik-pelik ni hampa jangan duk merapu. Hampa nak buat, hampa buat dulu. Hampa nak buat, hampa buat kat bini hampa, hampa buat kat kehidupan hampa, hampa buat kat anak-anak hampa, hampa jangan buat kat anak-anak aku. Untuk Farid, kalau hang nak kahwin 2, 3, 4 pun aku memang tak marah, silakan. Aku memang persilakan hang kahwin lain. Sebab aku memang, hang pun tahu, aku memang selalu tanya kat hang kot, nak kahwin lain, aku tak kisah weh, aku tak kisah, aku memang tak kisah. Sebab memang betul aku tak kisah, sebabnya aku boleh lalui hidup aku sendirian. Dengan anak. Kalau hang kahwin lain, hang tak ceraikan aku pun, aku okey. Aku hidup aku dengan anak. Tapi aku tahu hang sayang aku tahu. Kalau aku tak meroyan dalam posting hang tu pun, aku tahu hang akan backup aku. Aku tahu hang sayang aku. Sebab apa, hubungan kita laki bini, kita aja yang tahu. Tapi hang tolonglah Farid, sebagai kawan, hang tolonglah nasihat kawan hang tu lepas ni, jangan ulang lagi apa yang dia buat. Jangan memperkotak-katikkan maruah aku sebagai bini hang, dan jangan memperkotak-katikkan maruah mana-mana perempuan pun. Kita kena hormat suami kita. Ya betul, darjat dia darjat suami tu memang tinggi, tapi setinggi mana darjat suami kalau dia tidak memartabatkan darjat isteri dia, aku tak tahu. Bab kahwin semua bagi contoh Rasulullah, tapi kenapa bab menjaga maruah, bab menjaga martabat wanita kita tak boleh nak contohi Rasulullah? Tak memasai bini-bini dalam tu yang mesej aku minta maaf. Mana maruah lelaki yang pun? Sedangkan yang buat hal tu adalah lelaki, adalah suami itu. Tak ada seorang pun minta maaf kat aku. Tak ada seorang minta maaf kat aku. Minta maaf kat Farid untuk apa? Kenapa mesti minta maaf kat Farid? Benda ni tak ada urusan dengan Farid. Benda ni urusan hampa dengan aku tau. Kenapa mesti bini hampa yang minta maaf kat aku? Hampa mana? Hampa mana? Jadi pengecut. Waktu komen, dah tahu benda tu, komen dekat social media, komen dekat Facebook. Mustahil aku tak tahu. Memang mustahil aku tak tahu. Sebab aku memang friend dengan Farid dekat Facebook. Dan posting tu, aku adalah orang pertama yang komen kat situ. Kalau betul hampa betul, kenapa hampa delete komen tu? Sebab apa? Sebab kena kecam. Pasal apa bila aku kecam, hampa tak heran? Mana hampa? Aku tak peduli apa hubungan hampa dengan laki aku selepas ni. Aku tak peduli. Yang aku peduli hubungan aku dengan laki aku. Sedikit sebanyak terganggu, hampa tahu tak? Pasal apa terganggu? Aku basuh dia kak. Kawan dengan orang tak berjenis, apa benda ni?
Padahal hampa sama-sama kerja oil and gas kot. Hampa tahu macam mana hampa tinggal bini hampa. Macam mana hampa tahu bini hampa tu penat nak jaga anak hampa. Macam mana hampa tahu bini tu penat sehari-hari nak mengurus hidup hampa, nak jaga maruah hampa, nak naikkan darjat hampa sebagai lelaki. Hampa senang-senang pergi tutuh bini kawan hampa punya darjat macam tu je. Maruah kat mana weh? Maruah kat mana? Aku memang marah, betul. Aku memang marah. Sebab apa aku marah weh? Sebab aku marah, hampa tengoklah. Hampa buat apa kat aku? Aku dah lah penat weh. Aku memang penat. Aku memang penat. Exhausted gila. Aku memang kalau tak ada aku rasa sokongan keluarga aku dan anak-anak aku yang baik ni, yang mendengar kata, yang dengar cakap, yang jaga aku rasa aku memang boleh gila kot. Sebab laki aku pun dia duduk kat sana, dia sibuk weh. Dia kerja. Aku tahu hakikat, aku tahu fakta yang dia takkan kahwin lain pun sebab dia duduk kat Padang Pasir, dia duduk dekat oil field, dia duduk dekat, kadang-kadang dia pilot, kadang-kadang dia duduk kat Padang Pasir. Memang dia tak ada chances pun nak jumpa perempuan. Tapi aku tak suka provokasi begitu. Kenapa mesti nak provoke laki aku dan mainkan maruah aku? Tu je aku marah. Betul, aku ulang sekali lagi, poligami tak salah, poligami tak berdosa. Tapi itulah orang kata niat tidak menghalalkan cara. Hampa nak poligami, hampa nak kahwin lebih daripada satu, silakan. Hampa jangan ajak kawan hampa. Okay? Kalau hampa ajak kawan hampa pun cukup sekadar ajak dia kahwin lain. Hampa jangan ajak dia rahsiakan dari bini. Hampa jangan bodohkan bini dia sebab bini dia ada maruah. Bini dia bukan hamba-hamba yang senang-senang hampa nak jijak maruah dia. Okay? Bini Farid tu aku. Bini Farid aku seorang je buat masalah ni. Kalau ada ke depan memang Farid ditakdirkan berkahwin lebih dari 1, 2 dan sebagainya, aku akan umumkan. Dan Farid ingat nak kahwin lebih daripada 2, nak carikan aku madu, ingat, mai tunjuk kat aku. Aku okey. Aku okey, aku memang okey. Tapi lepas tu apa yang berlaku dalam hidup hang, tu hang punya tanggung sendiri. Tapi aku tahu sehingga hari ni, sehingga saat ni, hang masih sayang aku seperti mana kita baru kahwin dulu. Hang masih sayang aku daripada kita anak 1 sampai anak 4. Hang masih sayang aku daripada kita tak ada anak perempuan sampai kita ada Sumayyah. Aku memang susah nak teriak biar aku. Sepanjang perkahwinan aku 9 tahun lebih ni, dekat 10 tahun ni, aku tak pernah teriak kalau laki aku pergi kerja, aku tak pernah teriak. Betul aku tak pernah teriak. Ya, orang kata, oh, selalu orang teriak tu laki dia pergi kerja. No, tak pernah. Dan aku tak pernah teriak saat aku lelah jaga anak. Aku tak pernah teriak saat aku penat menguruskan rumah. Aku tak pernah teriak waktu kami sama-sama susah. Waktu kami pernah susah weh. Laki aku pernah tak ada kerja. Farid pernah tak ada kerja. Dan memang saat tu sukar, saat tu susah. Tapi aku tak teriak weh. Aku manusia bukannya mudah mengeluarkan air mata. Tapi aku hanya teriak bila hati aku sakit. Tapi aku susah lah nak sakit hati sebenarnya. Tapi bila benda ni berlaku, memang orang kata benda tu nampak kecil tapi impact dia besar tau kat aku. Aku tak tahu bila Farid boleh balik, aku tak tahu. Tapi aku tahu lah sampai saat ni, sampai waktu ni, sampai jam ni, aku tahu dia sayang aku sebagai bini dia. Dia sayang anak-anak aku, anak-anak kami. Dia sayang keluarga kami, dia sayang rumah tangga kami, aku tahu. Untuk kawan hang tu, tolong buat ini sebagai peringatan. Jangan ulang lagi. Untuk Farid, hang keluar bekerja seperti mana hang tinggal aku jaga maruah aku jaga maruah anak-anak aku jaga maruah rumah tangga kita. Aku nak hang pun macam tu. Hampir keliling satu dunia pun hang bawa maruah aku sebagai bini hang, tak kira kat mana pun hang kena jaga maruah aku. Maruah aku bukan untuk hang atau kawan-kawan hang pijak. Hati aku sakit tu je. Nak poligami ke, nak kahwin ke, nak apa ke, buat tanggungjawab, selesaikan dulu. Pastikan aku hidup sempurna. Pastikan anak-anak aku hidup sempurna. Lepas tu hang nak kahwin ke, hang nak ikut cakap kawan hang ke, silakan.
Sebab aku tahu aku dah bagi yang terbaik dalam rumah tangga ni. Daripada aku kerja, aku berhenti kerja, aku duduk rumah, aku jaga anak. Sampai aku tak ada ruang untuk diri aku sendiri. Aku berbakti kepada hang sebagai suami aku. Aku rasa aku dah bagi yang terbaik lah kot. Aku rasa sebab memang bukan aku saja, aku rasa wanita seluruh dunia pun tak layak, tak mau marah daripada pijak. Dan bila aku buat posting macam tu, rupanya ramai orang DM aku, weh, betapa hidup mereka tersiksa, makan hati. Laki lebihkan kawan-kawan, tak boleh tegak langsung, seronok. Kawan duk provoke, ada awet, ada perempuan simpanan, merelam, gatai. Aku tahu Farid hang takkan buat. Aku tahu hang takkan buat. Aku yakin dengan hang. Aku yakin dengan jodoh kita. Cuma aku minta kat hang dengan kawan hang, siapa pun lah, jangan jijak maruah aku. Jangan pijak maruah aku. Jangan letak maruah aku kat tapak kaki hampa. Semudah tu hampa nak hancurkan, nak rendahkan martabat aku sebagai wanita, sebagai isteri, sebagai mak yang aku tak tahu, aku tak perlu cakap pun Farid hang tahu apa yang aku lalui, apa yang aku dah buat dalam rumah tangga kita. Benda memang mula kecil, tapi sebenarnya impact dia besar. Aku tak tahu, orang lelaki memang takkan faham. Orang lelaki memang takkan faham, dan aku tak minta orang lelaki lain faham Farid. Aku minta hang je faham. Sebab hang je yang tahu macam mana keadaan aku, macam mana kehidupan aku sehari-hari. Sebab tu aku cakap aku tak lut dengan kecaman. Aku tak lut dengan kecaman. Weh, hamai lah siapa pun nak kecam aku, just go ahead as well as go to hell. Aku tak lut. Sebab apa? Setiap hari yang aku lalui, hari-hari yang aku lalui kat sini, lebih perit dari kecaman tu. Dunia memang kejam. Ya, dunia memang kejam. Tapi kekejaman dunia bukan untuk menjatuhkan martabat aku sebagai wanita, sebagai bini yang ditinggalkan oleh suami yang keluar pergi bekerja. Okay? Dan please, wanita bukan satu objek seks yang hampa boleh senang-senang nak suruh cari link lah, kahwin link lah. Untuk apa? Hang patut tahu kawan hang tu duduk bekerja, dah lama tak balik, tak tengok anak, tak tengok bini. Hang suruh dia kahwin link, alasan hang melawak untuk apa? Sedangkan hang tahu dia duk teringat kat anak dengan bini dia kat sini, weh. Aku limited edition kot. Hang nak cari salur kursiah kat mana? Tak ada. Aku seorang je kat dunia ni. Kalau ada, mai tunjuk kat aku. Dan kalau betul nak kahwin link, cari yang lebih baik daripada aku. Lebih baik dari segala sudut. Aku nak macam mana waktu kita kahwin kita tak ada apa-apa, sampai kita ada apa-apa sekarang ni, macam tu aku nak. Dan macam mana kehidupan hang kalau ada bini baru tu je. Aku tak marah kat hang Farid, aku tak marah kat hang. Seriously, aku tak marah kat hang. Sebab aku tahu hang memang akan pertahankan aku sebagai bini hang. Aku tahu hang hormat aku sebagai bini hang. Aku tahu hang hormat aku sebagai wanita. Aku tahu hang hormat aku sebagai mak kepada anak-anak hang. Aku tahu. Itu kita aja yang tahu. Okay? Aku cuma nak bagi tahu lah. Memang maruah aku jangan cuba-cuba nak main lagi. Moga ni jadi peringatan. Ini pertama kali kejadian, dan pastikan ini adalah terakhir. Aku tak mau terlibat lagi dengan benda macam ni.